Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatankuasa surau, dan saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang keduanya, secara peribadinya saya ucapkan takziah lah ya kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, ataupun sebahagian daripada masyarakat kita yang ditimpa musibah banjir. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesabaran ya kepada kita semua dan kepada yang terlibat, dan semoga ujian atau bala dalam bahasa Arabnya akan semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya bagaimana nak dekatkan setiap kali kita ditimpa musibah, ditimpa dengan bala, ujian, bagaimana cara kata ulama untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah ialah sentiasa menyebut kalimah al-istirja. Kalimah istirja ialah kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimah istirja. Apa makna al-istirja? Iaitu kalimah membawa diri kita kembali kepada Allah, daripada mana kita dan kepada mana kita akan kembali. Yang keduanya, kata ulama, hendaklah kita perbanyakkan istighfar ya, kerana musibah itu datang salah satu puncanya sebab diri masing-masing lah ya, dan salah satu sebab diri masing-masing ialah kerana dosa masing-masing. Jangan tengok dosa orang, dosa kita sendiri. Maka kita kena banyak istighfar, walau sekalipun kita tidak ditimpa musibah secara langsung. Mungkin ada di kalangan kita rumahnya tak masuk air lah tuan-tuan sekalian ya. Tapi sebenarnya bila mana orang sebelah kita kena banjir, kita pun diuji juga. Mungkin salah satunya sebab dosa kita lah. Dosa dia tu dosa dia lah tuan-tuan, tapi salah satunya sebab dosa kita. Jadi kalau dia kena istighfar, kita juga kena beristighfar ya. Kemudian kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kena sabar dan redha. Seterusnya kita kena mendirikan sesuatu yang kalau dulunya kita tidak dirikanlah. Salah satunya ialah solat ya. Jangan sampai setelah kita diuji oleh Allah, kalau dulu tidak istighfar, sekarang pun tidak istighfar juga ya. Kalau dulu tidak sabar, sekarang pun tidak sabar. Kalau dulu tidak solat, sekarang pun tidak solat juga. Ini benda-benda begini ni tuan-tuan sekalian akan menyebabkan kita, sepatutnya musibah itu mendekatkan kita pada Allah, tetapi musibah itu akan menjauhkan kita dari Allah, wal iazubillah. Itu sedikitlah tuan-tuan sekalian. Walau bagaimanapun kita ucapkan takziah, moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan kita dan urusan mereka, insya-Allah. Baik tuan-tuan, malam ni kita teruskan lagi pembacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf ya, khusus kepada tajuk berkait dengan zikir, pada muka surat 205 ya, 205 silap tuan-tuan, 203 ya. Muka surat 203. Oh, tapi ada buku saya ni mungkin ada tersilap ni tuan-tuan. Saya kena, siapa ada bawa kitab ya? Buku saya ni daripada 202 dia jadi 205. Ni tak cepat khatam ni. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi saya pinjam balik. Buku ni. Okey, baik, terima kasih. Baik, muka surat, siapa yang ada kitab, muka surat 203 insya-Allah. Baik, muka surat 203 berbicara berkaitan dengan bagi ahli tariq ya, melazimi zikir merupakan salah satu rukun wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, saya ulas sikit tuan-tuan sekalian. Ahli tariq ialah orang-orang yang mengambil tariqah yang tertentu. Sebagaimana saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup faham, hidup kita salah satunya yang digariskan oleh para alim ulama. Sebenarnya para alim ulama ni mereka, kita nak kata apa ya, mereka merumuskan ajaran-ajaran agama kepada kita orang awam, supaya perjalanan kita dalam hidup beragama ni ada kaedah, dengan ada metod yang mudah untuk kita faham. Kerana kita tidak ada kemampuan untuk kita terus mencari gali amalan-amalan, ajaran-ajaran agama langsung daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kadang-kadang kita ni pun tajwid ni pun ingat-ingat lupa. Itu baru nak baca. Tajwid tu untuk baca, untuk faham itu bahasa Arab. Lagilah tuan-tuan sekalian. Ya, jadi untuk keluarkan hukum kena ilmu usul fiqh dan sebagainya. Jadi menyebabkan ulama merumuskan. Salah satu daripada rumusan para alim ulama ialah, ada setengah mengatakan wajib bagi orang yang dia tidak boleh nak jaga hati dia daripada riya, daripada hasad, atau daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang kita nak kata apa, terjemah mazmumah ya, yang tercela. Sifat yang tercela, riya, takabur, apa lagi, hasad dan sebagainya lah yang kita sedia maklum. Maka di sana ada para alim ulama mengatakan, bagi orang yang tak mampu menjaga hatinya daripada benda-benda yang tercela itu, apatah lagi bimbang berlaku dalam hatinya syirik atau kufur kepada Allah yang akan menggugurkan akidahnya, maka dia ni setengah ulama kata wajib bertariqah. Ataupun setengah ulama kata, kalau mereka merasakan diri mereka mampu, macam tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa mampu nak jaga hati ya. Macam datang masjid tadi, ada rasa riak tak? Okeylah ya. Ke ada riak juga. Tapi ada orang ni tuan-tuan, dia datang masjid pun dia riak, dia nak tunjuk-tunjuk kat orang, dia tu lebay ke apa. Jadi ini bahaya. Tapi kalau kita ni dah boleh jaga hati kita, boleh dah ikhlas, hati kita dah jujur, hati kita dah tawaduk, yang ni tak perlulah bertariqah. Wallahu alam. Baik, apa makna tariqah? Tariqah ni ialah, kata ulama, kaedah praktikal kepada syariat. Kaedah praktikal kepada syariat. Tariqah ni daripada asal makna tariq. Apa makna tariq? Jalan. Ataupun kaedah praktikal kepada syariat. Apa makna syariat? Syariat itu adalah peraturan, peraturan umum. Ya, hidup beragama, hidup bersyariat, hidup dengan Islam, kerana Islam itu adalah syariat. Bagaimana melaksanakan syariat Islam? Salah satu, boleh tuan-tuan sekalian ya, salah satunya ialah, caranya ialah bertariqah. Adapun tariqah ni pula dari sudut mana? Dari sudut mentarbiah kerohanian hati kita, jiwa kita, untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang sempurna. Tuan-tuan, tugas saya, tugas tuan-tuan, tugas kita semua ni, kenapa Allah lahirkan kita ke dunia? Untuk kita jadi hamba Allah. Maka apakah tugas kita? Tugas kita ialah menyempurnakan diri sebagai hamba kepada Allah. Kalau saya tanya tuan-tuan tapi tak jawab pun tak apa, sekadar saya tanya soalan, setakat ni lah, tuan-tuan rasa tuan-tuan dah cukup sempurna tak jadi hamba kepada Allah? Atau sekejap jadi hamba Allah, sekejap ikut juga nafsu sikit-sikit kan? Ataupun kadang-kala ikut yang satu lagi tu, yang tak nampak tu, ada tak? Ke dah sempurna? Maka kalau tuan-tuan rasa tak sempurna, di sana ada satu tariq, satu kaedah yang disusun oleh para alim ulama untuk memudahkan perjalanan hati kita dalam kita menjadikan diri ini sebagai hamba yang berusaha untuk menyempurnakan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nilai hamba itu bukan di mulut, bukan di zahir, tetapi di hati. Sebab tu ibadah tu mula-mula sekali rukun dia niat. Ibadah apa sekalipun, dia tak sah ibadah apa sekalipun, Allah tengok dulu pada niat. Untuk apa niatnya? Untuk Allah. Kalau untuk selain Allah, dia bukan nama ibadah. Kalau ibadah pun, solat pun, zahirnya solat, zahirnya baca Quran, zahirnya bersedekah, tapi hatinya bukan untuk Allah, Allah tak terima semuanya.
Kenapa tidak cukup syarat hati itu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh tuan-tuan sekalian, ni benda yang dah ulang lagi sekali ni. Saya yakin tuan-tuan dah faham. Jadi bagi ahli tariq, orang yang ikut satu tariq, tariqah, sama ada tariqah tu tariqah Naqsyabandiyah ataupun tariqah Syaziliyah ataupun tariqah Alawiyah, itu terpulang pada tuan-tuan lah kalau tuan-tuan nak ikut. Kalau tak ikut tak ada masalah juga. Okey tuan-tuan sekalian, sebab takut orang fitnah. Kenapa kena bertariqah? Kita kan sudah cukup bersyariat. Tapi kalau ada orang ni kan dia bahas hidup syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ni perjalanan kerohanian. Tapi kalau kita sudah merasakan bahawa diri kita sudah cukup untuk bersyariat, hati kita ni kejap khusyuk, kejap tidak, kejap riak, kejap ikhlas, kita tak kisah, tu tak ada masalah. Akhirat nanti kita serah pada Allah Subhanahu wa taala menilai sejauh mana diri kita. Okey, baik tuan-tuan. Maka bagi ahli tariqah, melazimi zikir merupakan salah satu rukun. Rukun apa? Rukun wusul kepada Allah. Apa makna wusul? Rukun untuk sampai kepada Allah. Kata ulama, Imam Ghazali kata, apa makna sampai kepada Allah? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita sekarang perjalanan untuk mengenal Allah. Bila? Semasa di dunia ni. Kalau akhirat memang confirm kenal lah tuan-tuan, sebab ketika itu kita berada di hadapan Allah. Allah akan hisap amalan kita satu persatu. Bahkan tidak ada seorang di kalangan kita ni, siapa sahaja sekalipun, akan berbicara depan Allah. Allah akan tanya dia satu-satu soalan, satu demi satu soalan. Okey, baik. Maka bila mana begitu, kita kena tahu zikir terbahagi kepada 3 peringkat. Dalam perjalanan kerohanian kita ni, zikir ada 3 peringkat. Peringkat pertama, zikir awam. Zikir awam. Apa makna zikir awam? Iaitu zikir dengan lisan. Jadi kalau kita masih lagi berzikir dengan lisan, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, hati kita ni tak ke mana. Kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang dia pergi. Macam dalam solat lah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk jauh tak okey, jadi lemas lah tuan-tuan. Saya ulang balik. Macam dalam solat, kadang-kadang berapa ramai orang yang sedang solat, hati dia duduk bukan dalam solat. Hati dia ke mana? Ke Tesco ke mana? Berjalan. Tahu-tahu imam bagi salam ke? Itu kalau ikut imam. Kalau tak ikut imam, tahu-tahu berapa rakaat? Wallahu a'lam. Sama juga zikir. Ada orang zikir dia di zikir lisan, subhanallah, subhanallah. Ya. Nasib baik imam kata subhanallah wa apa subhanallah yang last sekali tu. Allahumma shalli tak ingat yang zikir tu. Oi, dah habis dah 33. Ya, kalau harap kat kita sambung lagi. Maknanya apa? Sekadar lisan dia, hati dia lalai. Yang ni orang panggil zikir awam. Baik, tahap kedua ditamakan zikir khawas. Apa makna khawas? Zikir yang khusus. Yang lebih khusus, iaitu zikir dengan hati. Apa maksud? Hati dia sudah mula berzikir sama dengan lisan dia. Sudah mula tak lalai dah. Ya, daripada awal sampai akhir hati dia akan memahami dan mengikuti perkataan zikir dan merasai zikir. Okey, tahap ketiga pula, ya, zikir khawasul khawas. Ya, zikir yang lebih khusus, ataupun zikir orang yang lebih khusus daripada yang khusus tadi. Iaitu dengan cara mana? Dengan cara fana daripada zikir ketika mereka musyahadah terhadap yang diingati, sehingga dalam semua keadaan mereka hanya syuhud pada al-haq subhanahu wa ta'ala. Ni istilah-istilah tuan-tuan ya, saya sebut lagi sekali. Zikir yang ketiga ni, khawasul khawas, iaitu orang yang paling khusus, ialah sampai kepada satu tahap dia fana. Apa makna fana? Dia lenyap rasa dirinya, dan dia lenyap keingatan kepada dirinya, ya, dari zikir. Ketika mana bahkan dia sudah tak ingat apa yang dia sebut dalam zikirnya, sama ada la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa? Kerana dirinya itu sudah musyahadah, sudah menyaksikan, ataupun hatinya, minta maaf tuan-tuan, hatinya telah musyahadah. Apa makna musyahadah? Telah menyaksikan Allah yang diingati. Baik,
Saya pernah sebut pada tuan-tuan, tapi rasanya dah banyak kali. Walaupun begitu, oleh kerana bab ni, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Mata ni Allah bagi kepada kita 3 cara melihat, tapi terjemahnya berbeza. Mata melihat, akal memandang. Sebab tu saya ada pandangan saya. Tu pandangan apa tu kalau dia cakap macam tu? Biasanya pandangan akal dia. Setelah saya buat penelitian, setelah saya buat kajian, ya, maka saya ada pandangan saya. Tu pandangan akal. Maka akal dia ada pandang, sudut akal. Mata dia ada lihat, sudut penglihatan. Ada satu lagi, hati menyaksikan. Cuma disebut melihat dengan mata hati. Tapi bahasa Arab dia tak guna perkataan ra'a, dia tak guna perkataan nazara. Dalam bahasa Arab dia ada tuan-tuan perkataan ra'a melihat, nazara memandang. Ada satu lagi perkataan bahasa Arab, syahada, menyaksi. Menyaksi itu dengan hati. Dan kata ulama, menyaksi dengan hati itu apa maksud? Merasai. Maka bila mana zikirnya telah orang panggil apa, telah menguasainya, telah sebati dengan dirinya, maka timbul satu rasa hatinya memandang atau menyaksikan kepada kebesaran Allah, kewujudan Allah, keesaan Allah. Akhir sekali oleh kerana hati itu sudah penuh dengan perasaan itu, maka dia lenyap diri dia rasa lenyap. Ya, sehingga apa? Sehingga fokusnya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan macam kita lah tuan-tuan. Ya, kita ni kalau tuan-tuan macam tuan-tuan duduk berzikir setakat ni, tuan-tuan nampak lagi mimbar tak? Ke dah lenyap tak nampak mimbar dah? Tapi ada orang ni tuan-tuan, dia wallahualam, kita ni dia yang rasa. Macam ibarat sebelum ni lah tuan-tuan, masa kita mula-mula kahwin kan. Masa mula-mula kahwin, tuan-tuan masih ingat lagi tak? Ke dah lupa dah? Sampai satu tahap kan, bila mana kita duduk seronok dengan isteri tu kan, 1 hari 2 hari kahwin, duduk sembang dengan dia, dah lama dah tuan-tuan sekalian. Dulu duduk sembang dalam telefon aja, sekarang dah boleh sembang berdepan. Bukan setakat boleh sembang berdepan, boleh cuik dah kan, boleh pegang dah, boleh cubik dah. Masa tu pak mentua lalu tepi pun tak perasan. Betul? Betul? Duk gurau-gurau, ayah pak mentua kita duk tengok 5 minit dah, kita pun ayah ada. Tak pernah tuan-tuan macam tu ke? Duduk dalam bilik tak keluar je. Pak dia jangan tak apa. Kita keluar tuan-tuan sekalian ya, keluar makan. Keluar, maknanya wallahu alam tu ibarat, wallahu alam, tak tahulah ada ibarat lain. Sama juga kalau kita makan dengan selera, perut duk tengah lapar, jumpa makanan yang sedap, maka tiba-tiba orang lalu depan, kemudian kawan kita snap gambar, ambil gambar ke apa, dia pun hantar kat kita, ada ke kat kedai tadi? Tak perasan dah, kawan lalu tak perasan, sedap sangat duk makan. Ya ke? Ke buat-buat tak sedap, takut nak kena belanja? Tak adalah tuan-tuan, ada. Kadang-kadang macam tu, kita duk seronok dengan satu benda, tiba-tiba benda yang berlaku di sekitar kita tak rasa. Tahu-tahu kawan kita tegur, kata bila baru masuk tak, dia kata setengah jam dah duduk tepi meja tepi tu, kita tak perasan. Kenapa? Mungkin duduk seronok main Facebook ke apa. Ni dunia sekarang dia macam tu tuan-tuan, duduk main telefon seronok, orang lalu ke depan dia panggil apa tu, kalau bahasa agama dalam bab ketuhanan, ni sebab kita bincang bab ketuhanan, dia panggil musyahadatullah. Hati ini sudah menyaksikan seluruhnya kepada Allah, sehingga dirinya sendiri pun dia tidak sedar, dia panggil fana. Sama juga seorang ibu yang jaga anak dia sakit. Ibu ni kasih dan cinta dia kepada seorang anak ni. Ayah pun sama, tapi wallahualam kita pun ada beza lah sikit dengan ibu. Kita ni kalau anak demam, leno lagi tidur kan. Kes macam mana tuan-tuan? Sama lah saya pun. Sama lah. Tapi orang rumah kita ni, setakat yang kita tahulah, dia tak leno dah tidur. Sebab anak tu demam. Apa maksud? Dia tak kisah diri dia tidur ke tak tidur. Dia tak kisah diri dia dah makan ke belum. Janji anak tu dapat makan, anak tu dapat tidur dengan selesa. Tu dia panggil apa tu dalam bahasa kehidupan. Tapi kalau bahasa ketuhanan, namanya fana.
Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia tak tidur 40 tahun. Ulama-ulama ni kalau tuan-tuan baca kitab-kitab aulia-aulia, dia kata kami bermujahadah, ya, melawan nafsu untuk membawa diri menjadi hamba yang benar kepada Allah, sempurna kepada Allah. 40 tahun tak tidur tuan-tuan. Ya, tuan-tuan baca kitab ulama-ulama yang besar-besar tu, sehingga kami katanya setengah-setengah ulama tu dia solat subuh dengan wuduk solat isyak. Apa maksudnya? Tak tidur. Kalau tidur pun dia tidur menyandar kat dinding tu. Mungkin sekejap lah, 5 minit, 10 setengah jam. Dia menyandar kat dinding kan, bila mana punggung kita kan tetap di tempat duduk, wuduk kita tak batal. Kenapa mereka tak nak tidur? Kerana mereka sudah hilang rasa diri mereka penat. Walaupun memang mereka penat, tapi hilang kepenatan itu. Walaupun mereka rasa lapar, hilang rasa lapar itu. Yang penting mereka boleh bangun beribadah kepada Allah. Ni orang apa ni dipanggil ni? Orang khawasul khawas. Kalau zikir sampai kepada tahap khawasul khawas. Doa lah tuan-tuan, ya doa. Tapi nak capai ke tahap itu, kita kena ada murabbi mursyid. Pertama kena ada murabbi, yang kedua kita kena jadi murid kepada murabbi tersebut, yang ketiga kita kena ada manhaj, metodologi yang dibawa oleh guru tadi. Dan yang keempat, manhaj itu berdiri di atas apa? Metod yang dia bawa, kaedah tarbiyah dia dibawa di atas apa? Di atas silsilah daripada tariqah apa? Naqsyabandi, Syazili, ya, Ghazali. Itu antara kenapa disandar kepada ulama. Kerana ulama ni tuan-tuan, dia ada murabbi dia ke atas tu. Dia ada silsilah sanak dia, yang akhirnya sampai kepada tokoh-tokoh tertentu. Maka tokoh-tokoh ini dia ada metod dia. Contoh, dia guna kaedah zikir yang mana? Kaedah zikir mana? Kerana setiap orang ada pengalaman dalam bab dia dengan Allah. Macam saya dengan tuan-tuan, kita ni ada orang ni, dia cari rezeki. Apa amalan dia? Cari rezeki itu satu hal, yang kita nak rezeki. Tapi ada orang cari rezeki dengan cara berniaga. Ada orang berniaga tu pula, niaga apa? Macam-macam pula dah kat situ, pecah pula. Dan orang ni akan berjaya, biasanya dia ada guru dalam perniagaan dia. Betul tuan-tuan ya? Ke belajar sendiri, pandai-pandai sendiri. Dia ada guru dia. Sehingga di universiti tu dia ada fakulti apa? Bisnes ke apa? Masuk kat situ. Walaupun kadang-kadang jadi ahli bisnes, kadang-kadang jadi orang yang lain, tapi ada guru dia. Sama juga dalam bab ketuhanan. Guru dia pula, yang ni belajar bisnes tapi di mana? Ni UIA, yang ni mana? Yang ni UM, yang ni mana? Ni UKM, yang ni mana? Ni overseas. Kenapa? Maknanya aliran dia tu tuan-tuan. Tapi yang pentingnya nak cari apa? Yang pentingnya nak buat bisnes. Nak cari apa? Nak cari rezeki. Tapi ada orang tak berniaga pun dapat rezeki kaya juga. Habis dia buat apa? Dia tak berniaga. Adalah dia buat benda. Maknanya berbeza-beza jalan rezeki dia. Boleh tuan-tuan sekalian, sama juga dalam kita mentarbiah diri kita. Ya, daripada Imam Ghazali, daripada Imam Syazili, daripada imam macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan. Kemudian dia telah musyahadah, hatinya telah menyaksikan Allah, sehingga dalam semua keadaan, ya, mereka hanya syuhud pada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah. Mereka memandang langit, ya, mereka merasai kebesaran Allah. Mereka memandang tumbuh-tumbuhan, rasa hadir dalam hati mereka kebijaksanaan Allah. Mereka lihat siang dan malam, mereka rasa kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kekuasaan Allah. Dia jadi macam tu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita ni kalau kita tengok pokok, orang tanya kita, apa tu? Tuan tengok apa? Pokok lah. Itu mulut. Tapi hati itu kita nampak pada pokok tu, bukan sekadar pokok, hati akan merasai kebesaran Allah. Ini panggil syuhud. Istilah dia syuhud. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Cuma tajuk ni dia bawa secara ringkas. Kalau kita nak belajar detail, iaitu kita kena baca kitab lah, kitab khusus. InsyaAllah mungkin kalau habis buku ni, saya bawa satu perbahasan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan. Tu dia panggil tauhid tahap pertengahan, dari sudut membahaskan bab ketuhanan yang agak tinggi dari segi perbahasan. Bukan tinggi tu kita kata, sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, cuma kita orang awam
Kita nak kata apa? Yang minta maaf saya cakap, saya minta maaf pada tuan-tuan, bukan nak meletakkan tuan-tuan tu rendah, tidak. Tapi setiap bidang tu dia ada tahap dia kan. Belajar apa sekalipun dia ada tahap. Jadi kita rasa kadar-kadar kemampuan kita boleh baca, kita bacalah. Kadar-kadar kemampuan kita boleh faham, insya-Allah Allah bagi kita faham. Selebihnya tapi kalau kita yang agak tinggi lagi tu, kita tak boleh nak baca, kita pun tak pandai nak baca. Ya. Macam doktor lah, ada doktor pakar pun bukan semua pakar, ada pakar jantung, ada pakar saraf. Betul ke tuan-tuan saya cakap ni? Betul lah ya. Jadi agak-agak kalau doktor pakar jantung buka buku jantung, pengajian jantung, boleh ke kita ikut malam ni? Pengajian pembedahan jantung boleh? Dia buat kuliah umum, bagaimana buat apa, bypass ke apa, tuan-tuan boleh buat sendiri kat rumah, supaya tuan-tuan dapat buat bypass sendiri kat rumah ke macam mana? Tak boleh. Habis kalau tak boleh buat, tak payah mengajar lah, mengajar pada doktor-doktor yang dah sedia ada lah, tuan-tuan sekalian, supaya yang biasa tu jadi pakar. Kalau untuk kita ni tak. Sama juga kitab. Sebab tu saya selalu pesan pada sahabat-sahabat di luar sana sebagai ustaz-ustaz ni, dia kena ajar masyarakat supaya masyarakat jadi pandai. Bukan dia ajar masyarakat nak tunjuk dia pandai. Akhir-akhir ni seolah-olah ada sebahagian ni dia nak tunjuk dia pandai. Akhir sekali dia ajar masyarakat yang tinggi-tinggi, akhir sekali semua jadi pening sebab ustaz. Betul? Tak pernah jadi pening sebab ustaz? Betul. Dia bahas benda yang tak sepatutnya dibahas pada masyarakat awam. Kemudian di luar sana sedang menunggu untuk diperdebatkan. Di dalam apa diperdebatkan? Di dalam Facebook. Kemudian terbuka kepada masyarakat awam, akhir sekali pening. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Tak cerita lah, rugi masuk. Okey, selesai. Ada soalan tak ni? Bab ni. Cuma kita faham sekarang, zikir ada 3 peringkat. Tuan-tuan duduk di peringkat mana? Paling-paling pun kita berada pada tahap 1, tahap 2. Lisan, alhamdulillah, hati kita pun berzikir pada Allah. Itu paling-paling kurang. Dan harap-harap dengan berkat itu Allah Ta'ala bawa kita ke tahap yang ketiga, sehingga hati kita ni sentiasa memandang kebesaran Allah, kewujudan Allah, merasai. Memandang itu dengan hati adalah merasai. Okey, mereka berkata, peringkat kedua, tiada sesuatu yang lebih memberi manfaat bagi seseorang yang bermusafir menuju ilahi. Ni sekadar bahasa, tuan-tuan sekalian, kita sedang bermusafir menuju Allah, berbanding zikir mufrad. Ya, tiada sesuatu yang lebih memberi manfaat. Yang lain juga ada manfaat, tapi yang lebih memberi manfaat bagi seorang yang bermusafir menuju ilahi berbanding zikir mufrad yang lahir dari qalbu, dari hati yang berputus, ya, hati yang terputus daripada noda akhyar. Apa makna akhyar? Sesuatu yang menipu daya. Sesungguhnya telah warid, ya, telah sabit, telah datang daripada tentang hakikat dan kesan zikir, tajallinya serta tajallinya. Ia tidak difahami kecuali ahli zauq. Okey, saya ulang balik tuan-tuan. Sebelum ni, kalau tuan-tuan masih ingat, pada muka surat 200, ya, pada muka surat 200 tu kita ada bincang satu tajuk, hukum berzikir dengan isim mufrad. Ingat lagi ya? Baik, apa makna isim mufrad? Kalimah Allah. Kalimah Allah ni dia ada beberapa istilah dari sudut pengajian tasawuf. Pertama, Allah ni alif lam lam ha disebut ismuz zat. Apa makna ismuz zat? Nama kepada diri Allah. Satu. Yang kedua, Allah juga disebut lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Tidak ada lafaz yang lebih agung, ialah Allah. Yang ketiga, dia disebut juga ismul a'zam. Yang tadi lafzul jalalah, yang ni ismul a'zam. Nama Allah di kalangan yang lain-lain tu, Allah kan ada banyak nama, 99 nama Allah dan sebagainya, nama-nama lain. Yang ni ismul a'zam, nama yang teragung. Walaupun ada khilaf ulama mengatakan ismul azam ni ya hayyu ya qayyum. Siapa yang berdoa dengan ismul azam, Allah tidak akan tolak doa dia. Ada juga yang kata ya hayyu ya qayyum. Kalau tuan-tuan nak mulakan doa, kena doa ya hayyu ya qayyum.
Sebab tak ada satu doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah. Tuan-tuan boleh baca panjang pun pendek pun boleh. Dan dia juga nama ismul mufrad, kata nama yang tunggal. Ia tidak boleh selainnya bernama dengan nama itu. Allah saja yang berlayak untuk disebut Allah. Baik, sekarang kalau kita tanya apa hukum untuk kita berzikir dengan lafzul jalalah ataupun ismuz zat ataupun ismul mufrad, ni nama-nama dia yang berbeza. Baik, kalau orang tanya kenapa banyak sangat nama, tuan-tuan, dalam kaedah bahasa Arab, sesuatu yang banyak nama menggambarkan kemuliaan. Sebab tu Allah 99 nama dia. Nabi kata setengah juga, katanya ada 99 nama. Ya, Al-Mustafa, As-Sadiq, Ahmad, Muhammad, itu dah biasa dah. Al-Mustafa, Yasin, Taha, juga ada 99 nama. Al-Quran dia ada 55 nama. Al-Quran yang kita duk baca tu ada 55 nama kata ulama. Baik. Maka Allah tu sendiri, nama dia, istilah dia ada 5 ataupun lebih, tuan-tuan sekalian. Jadi hukumnya adalah harus kita berzikir Allah, 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 Allah. Ataupun kita baca dengan mat 6 harakat. Ya, baca dengan mat. Apa makna mat? Panjangkan suara, itu mat. Mim dengan dal, mat, mad. Silakan. Kalau mim dengan tak, baca dengan mat, itu baca dengan mati. Mati tak boleh baca dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kawan-kawan tuan-tuan yang nama Muhammad, tuan-tuan panggil mat kan, tuan-tuan kena panggil mad, tu baru betul. Jangan panggil mat, tu mati. Tu yang kawan tu cepat mati tu. Kita doa, nama tu kan doa. Tapi kalau kita panggil mad, itu bukan lagi nama dia. Nama dia kan Muhammad. Muhammad kan yang dipuji. Bila mana kita panggil mad, itu panjang. Boleh? Nama Fatimah panggil Mah, kan? Mah, apa makna Mah? Pergi jauh. Kita Mah. Salah tu. Mah. Itu baru betul. Tak apalah tuan-tuan, dah kita orang Malaysia kan, kita suka pendek-pendek kan, nak buat macam mana kan? Sepatutnya tuan-tuan kena panggil. Saya dulu ni cerita sikit lah tuan-tuan, selingan boleh ya, supaya masa cepat habis kan. Satu kali saya duduk di tingkat 1. Ya. Lepas tu ada seorang budak-budak Arab. Dengar jauh-jauh. Saya duduk dalam bilik, dengar jauh-jauh, Muhammad. Saya kata, dia ni apa? Saya pun keluar saya tengok. Oh, rupa-rupanya dia panggil kawan dia. Dia duduk bawah, kawan dia duduk tingkat 3. Rupa-rupanya dia panggil macam tu, tuan-tuan. Kita ni mat. Kita panggil dia tak Muhammad, dia panjangkan akhir tu. Duk kejap kawan dia kata aiwah. Jadi kita ni kena sebut sempurna. Kalau panggil pun panggil sempurna, baru maknanya sempurna. Dia tak berubah maksud. Sebab bahasa Arab ni, gugur satu huruf, dia akan berubah satu makna. Bukan setakat huruf gugur, satu baris bertukar pun dia akan bertukar makna. Tu tolong jaga-jagalah nama-nama anak daripada bahasa Arab. Satu lagi, nama anak ni dia kena ambil bahasa Arab baru ada makna. Kalau bahasa Jepun tak ada makna. Ya ke tuan-tuan? Dia ambil bahasa lain, dia pun tanya kita, Ustaz, anak saya nama maksud dia apa Ustaz? Saya kata, cuba cakap anak tu nama apa? Contohnya Mazda kan, nama Mazda. Mazda, nak terjemah macam mana? Itu nama kereta. Ada tuan-tuan, nama Mazda anak dia nama Daud, isteri nama Mazni. Maka dia ambil Mas dengan Da, Daud, Mazni dengan Daud, Da dengan Mazda. Nama apa? Makna apa Ustaz? Saya kata, setakat saya tahu itu kereta daripada Jepun. Dulu-dulu tuan-tuan. Banyak, tak apalah, setakat itulah tuan-tuan. Jadi rugi masa pula. Tapi saya nak sebut di sini, ada ulama bagi tahu kepada kita bahawa tidak ada sesuatu yang lebih manfaat bagi saya dengan tuan-tuan yang rasa diri ini untuk bermusafir mengenal Allah dari segi hati kita, ialah berbanding dengan zikir mufrad, zikir Allah. Cuma saya sebut tadi boleh baca dengan mat. Allah,
6 harakat. Boleh baca. Maka sesungguhnya telah warid, telah datang tentang hakikat dan kesan zikir serta tajalli. Apa makna tajalli? Ialah sesuatu yang dizahirkan oleh Allah kepada hati kita akan manfaat zikir Allah. Ya. Kalau tuan-tuan amal secara istiqamah, ya, Allah akan pancarkan sesuatu ke dalam hati tuan-tuan. Dia panggil tajalli. Tajalli ini dalam bahasa Arab ialah isyrakul anwar fi qulubil muridin. Ni dalam bab ni kita bincang kali lah. Cuma Allah Ta'ala akan pancarkan cahaya ke dalam hati para murid. Siapa murid? Orang yang berguru dengan murabbi mursyid. Ia tidak difahami kecuali ahli zauq. Dan bab ni kalau kita cerita lebih pun tidak mungkin boleh difahami kecuali orang yang sudah berada pada ahlu zauq. Apa makna ahlu zauq? Orang yang hatinya sudah merasai kedekatan dengan Allah dan telah tenggelam rasa itu. Sebab tu kadang-kadang saya tanya tuan-tuan kat sini kan, tuan-tuan pernah bercinta? Pernah. Kalau bercinta pernah rindu lah kan? Ya. Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rindu? Pernah? Sehingga kelemasan ke apa? Pernah. Kalau tak pernah, payah nak faham. Kerana apa? Bab ni hanya orang yang bercinta saja yang faham. Yang tu je lah. Sebab tu kita pelik orang bercinta ni tuan-tuan. Orang bercinta, oh subhanallah. Tapi jangan ganggu, itu dunia dia. Tuan-tuan jangan ganggu dia. Kecuali tuan-tuan masuk dalam dunia dia. Ya. Tuan-tuan pernah dengar lagu apa dulu ya? Lagu apa? Amy Search ke apa? Berbulan madu di atas pelangi ke apa? Di awan biru. Oh, itu tuan ingat juga ya. Berbulan madu di awan biru. Tuan tahu? Oh subhanallah. Kalau ia pun berbulan madu pergi China je lah, pergi Turki ke, pergi US ke tuan-tuan. Ni berbulan madu di awan biru. Dia sudah tenggelam dalam cinta. Itu alam cinta. Hanya orang bercinta yang sampai ke tahap dia. Kalau bercinta tak sampai tahap dia, atau tak akan boleh merasai. Inilah dipanggil ahlul zauq dalam bahasa Arab, iaitu orang yang sudah sampai dan tenggelam dalam rasa kebesaran Tuhan, rasa keesaan Tuhan, rasa keagungan Tuhan, dan segala-galanya lah tentang Allah. Bahkan mereka tenggelam dalam lautan ketauhidan, lautan makrifah. Ini bahasa-bahasa kiasan. Boleh tuan ya? Tuan-tuan jangan, sebab tu kadang-kadang saya cukup yakin apa yang saya nak sebut, kalau saya sebut ni untuk tuan-tuan yang ada dalam kuliah saya malam ni, saya yakin Allah bagi faham. Cuma yang saya risau yang dalam tu, dalam kamera ke apa tu, ke dalam live tu, takut salah faham. Ya, jadi kalau tak cukup faham, tolong mesej lah, tanya. Ya, kerana kadang-kadang hidup ni dia tak mampu nak ungkapkan tuan-tuan. Macam orang kata apa? Rindu tak terkata. Ya lah, cakap je lah rindu. Kenapa rindu tak terkata? Ya. Ke macam mana? Tapi memang dia rindu, tak mampu dia nak ucapkan kerinduan dia. Betul ya? Hanya mampu aku tangisi. Dia kata, lah kenapa menangis? Pergilah. Kalau kita tanya tuan-tuan, memang tak sudah. Tak sudah. Ya. Ada banyak macam lah tuan-tuan sekalian. Dulu belajar bahasa Arab ni, oh subhanallah, orang Arab ni dia kalau bercinta, subhanallah. Ya. Ada satu syair tu, kan saya dah baca pada tuan-tuan. Nanti saya baca lagi sekali, akan datang sebab tak bawa juga malam ni. Okey, kita teruskan lagi tuan-tuan. Masa okey dah ke habis dah? Kalau habis, berhenti je lah tuan-tuan. Habis lah malam ni. Kita sambung bulan depan pula. Dia mengaji tak perlu banyak. Ya. Nanti kalau mengaji banyak ni, cepat-cepat jadi wali pula tuan-tuan. ni bab-bab tinggi ni. Masa dah okey dah ya? 5 minit lagi. Kalau 5 minit, kita baca satu perenggan lagi. Berkata Imam Junaid, ini salah seorang daripada awliya-awliya Allah, ya, wali-wali besar, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Orang yang berzikir dengan isim Allah, isim tu ialah nama Allah, tu Allah, nama Allah, ia hilang dari dirinya. Hilang tu maknanya hilang rasa tentang dirinya, berhubung dengan Rabbnya dengan sentiasa menunaikan hak-haknya, hak Allah, dan memandang Allah dengan hatinya. Hati sentiasa nampak Allah. Ya, hati dia merasai Allah. Cahaya musyahadah, ya, cahaya penyaksian telah meleburkan sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya. Tuan-tuan, manusia ni dia nak tidur. Cakaplah kalau dia manusia mana sekalipun,
kuat tara mana pun, dia tetap akan tidur. Sebab manusia ni dia ada satu sifat mengantuk. Lepas mengantuk dia tidur lah kan. Tidur dulu ke mengantuk dulu? Dia mengantuk. Ada tak manusia tak pernah mengantuk? Tak ada. Ya. Maka tapi bila mana sampai satu masa, tuan-tuan sekalian, ada orang ni dia tak tidur 40 tahun, 30 tahun, tuan-tuan baca. Sifat basyariah, sifat manusia dia tu hilang. Kerana apa? Lebur sifat itu, sifat-sifat. Diri tetap ada, jasad ni ada, sifat. Tu payah juga, tuan-tuan. Baik, ada orang, tuan-tuan, dia boleh puasa tiap-tiap hari, dia puasa, kecuali puasa yang tak dibenarkan, hari-hari haram, semuanya dia puasa. Kenapa? Hilang kemanusiaan, sifat kemanusiaan dia. Yang apa manusia ni? Manusia ni dia kena makan, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa orang ni tak pernah makan? Tuan-tuan pernah jumpa? Saya ni tak pernah makan, tuan. Semenjak saya lahir dulu sampai sekarang tak pernah makan. Ini bukan orang, ini malaikat. Nah, kalau atas nama orang dia pernah makan. Tapi ada orang atas muka dunia, dia hilang sifat untuk makan tu, dia lebih kepada puasa. Hari-hari dia puasa, tuan-tuan sekalian. Saya pernah cuba puasa setahun. Dulu masa sekolah menengah dulu di Mahad Muhammadi dulu, saya banyak baca cerita wali-wali Allah ni. Dia pergi pustaka, tak cari dah kitab-kitab lain, saya cari kitab tasawuf, saya cari kitab wali-wali Allah. Saya baca, tapi pelik kalau baca kitab wali-wali ni, tuan-tuan. Dia jadi semangat lain macam pada hati dan jiwa kita. Kita nak bangun malam, kita nak solat tu banyak, bahkan puasa. Saya cuma cerita sayanya masa saya puasa ni, saya nak puasa setahun. Jadi dulu kita orang susah, tak ada peti ais kat rumah. Jadi mak saya ni selalu petang-petang pergi ke kedai beli ais. Ya, yang 20 sen tu kecil. Saya dah pesan kat mak saya. Mesti ada orang katanya, mak ni, saya kata, kenapa duk beli ais tiap-tiap? Biasanya orang beli ais ni masa Ramadan aja, buat orang puasa. Jangan bagi tahu kat tuan kedai ni. Cakap. Tapi wallahualam, mak saya satu kali dia tersacu, dia cakap, mana tu? Dah lama ni, dia kata ni. Takkan puasa tiap-tiap hari orang tahu tu saya berhenti. Nak puasa ni bukan nak cerita apa, pernah merasai sedikit setahun. Inilah tuan-tuan sekalian ya. Jadi Allah bagi kekuatan dengan zikir-zikir ni. Salah satunya zikir Allah. Bahkan tuan-tuan, kalau tak nak secara khusus pun, sebab zikir Allah ni dia ijazah khusus daripada seorang murabbi mursyid. Dia panggil wirdul khas, wirid khusus. Tapi kalau tuan-tuan tak terima pun, tuan-tuan latih hati tuan-tuan sentiasa sebut Allah. Yang paling bermanfaat di saat saya dengan tuan-tuan nak meninggal dunia, sakaratul maut, ketika tu tuan-tuan sekalian, kita dah kaku, ya, lidah kita kelu, hati kita masih hidup menyebut Allah, sehingga kita mati dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu alam, sakat tu dulu tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuha arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina